Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'malana fid dunya waj'alna minal najihin wal faizin wal muflihin fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum kita melakukan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sama-sama kita buka dengan kita seorang sekali umur kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para baginda, para sahabat baginda, para ulama yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga ahli-ahli kita yang telah pun dijemput terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah Qara Semenuk Hulu, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masih lagi limpahkan kurniaan-Nya kepada kita, dapat sama-sama kita duduk rumah Allah Subhanahu wa taala macam biasa pasakan i'tikaf kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima apa yang kita lakukan. Hanya saja ada kita perbuatan ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka keserutan yang ada pada kita, tuan-tuan, ambillah untuk kita nak melakukan ketaatan pada Allah. Di samping kita melakukan ketaatan tersebut, jangan lupa doa pada Allah, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan yang baik. Nikmat akan bertambahnya kesihatan kita. Yang kedua, nikmat diberikan masa yang lapang untuk sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan panjangkan umur kita, dapat sama-sama kita menikmati dan katakan sebagai bulan yang akan datang kepada kita, bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak lama dah, tuan-tuan, berarti beberapa bulan lebih saja lagi, maka akan singgah dah main bulan Ramadan ini. Jika panjang umurnya tidak akan berjumpa dengan Ramadan 1445. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita dengar hadis yang baru, hadis yang kelima yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang dahulu kita dengar hadis keempat, panjang lebar kita tengok ni, tuan-tuan, sehingga kan dia berkata kepada kita di keempat ni, tuan-tuan, diperbanyakkan doa dengan doa yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang ini yang kita minta agar Allah tetapkan diri kita ini dalam pelaksanaan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima kita ni, tuan-tuan, berkaitan bila kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah aku, ya Allah, akan istiqamah, berikanlah aku akan kelaziman untuk aku di dalam agamamu ini. Maka hadis yang kelima diajak kepada kita ni, tuan-tuan, akan ada satu perbuatan yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang baru. Nabi tidak pernah ajar dan juga Allah tidak pernah memberikan perintah, tetapi diada-adakan. Maka apakah hukumnya? Hadis yang kelima kita ni, tuan-tuan, dia kata, dia baca bersama-sama muka surat 35. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ini diamai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan tengok pasal apa kita akan dengan kalimah Aisyah itu dengan gelaran Ummul Mukminin, mak kepada orang-orang yang beriman, ataupun ibu kepada orang-orang beriman. Yang keduanya adalah mak kepada Abdullah, ibu kepada Abdullah. Pasal apa kita akan terima nikah rupa? Adakah Aisyah ini lepas mana dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ada anak ataupun tidak ada anak? Kalau ada anak, apakah namanya? Dan kalau tidak ada anak, kenapakah diletakkan dengan kurniaan ataupun gelaran nikah rupa? Kemudian kita akan tengok tuan-tuan dalam hadis ini juga Imam Bukhari dan Imam Muslim dia sepakat mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha." Imam Bukhari, Imam Muslim dia setuju dengan kalimah fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Itu sepakat kepada Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi ada riwayat yang lain. Imam Muslim dah berkata kepada kita, "Wa fi riwayatin li Muslim." Tetapi dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang buat akan perbuatan. Tuan-tuan, tadi kita baca man ahdatha. Ahdatha ini siapa-siapa yang mengada-ngadakan benda yang baru fi amrina, dalam perkara kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dia berkata, siapa-siapa yang buat perkara yang baru. Ada beza tak? Nanti kita tengok nanti. Yang tidak ada dalam agama ini, yang mana tidak ada dalam perbuatan kami, kata Nabi, bahawa dia akan ditolak oleh perbuatan itu sendiri. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia berkata kepada kita, permulaan ini tuan-tuan, Ummul Mukminin, daripada Ummul Mukminin. Kunyat Aisyah radhiyallahu anha bi Ummul Mukminin li'annaha ihda zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelarkan Aisyah itu dengan gelaran Ummul Mukminin, Ummu Mukminin, Ummul Mukminin, Ummul Mukminin pun boleh. Dia ada istilahnya adalah i'rab tu tuan-tuan. Maka kalimah Ummul Mukminin ini diletakkan pada Aisyah ini kerana Aisyah ini adalah salah seorang pada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Maka siapa yang berada sebagai isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di hadapannya dengan gelaran yang sedemikian rupa. Antara isteri kesayangan Nabi adalah Aisyah. Antaranya Nabi paling sayang adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadinya isteri Nabi ada yang Saifiyah, ada yang Sofiyah, ada yang namakan sebagai Safiyah, ada namakan sebagai Zainab, ada namakan sebagai Aisyah, Khadijah juga sebagainya. Maka isteri-isteri Nabi ini diletakkan dengan gelaran Ummul Mukminin. Dia kata pada kita lagi, wa jami'il ummahatil mu'minin yukawwinu bihadzal kunyah, dan kebanyakannya umat-umat ataupun isteri Nabi Muhammad SAW ini diletakkan gelaran yang sedemikian rupa. Kama qala Allah azza wa jalla, disebabkan ada dua ayat pada dalam Quran surah Al-Ahzab yang ke-6, Allah SWT berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya adalah emak-emak kepada orang-orang yang sedemikian. Fa kullu zawjatin nabi ummahatul mu'minin, dan kesemua isteri Nabi ini merupakan adalah ummahatul mu'minin. Ummahat ini pada apa? Ummahatu itu adalah kata ganda daripada kalimah tuan-tuan, ummi, dan alif dengan mim itu kalau dia banyak maka kalimah itu akan berbuat kepada ummahatu al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa qawluhu ummu Abdillah, dan kata dalam hadis ini adalah ummu Abdillah. Tuan-tuan, hadis kunyah, dan ini juga merupakan satu gelaran kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa hal wulida laha radhiyallahu anha waladun amla, adakah Aisyah ini dikurniakan anak? Adakah Aisyah ini melahirkan anak ataupun tidak? Itu persoalannya. Tuan-tuan juga bapak Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia berkata kepada kita, wal jawabu, dan jawapan pada soalan tadi
annahu dzukira ba'du ahli al-'ilmi, disebut sebahagian ahli ilmu annahu walad, dan di sinilah Aisyah pernah melahirkan anak, dia ada anak. Annahu waladun laha, dia ada anak bagi Aisyah. Aisyah lepas mana berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, sebahagian ahli ilmu mengatakan Aisyah dikurniakan anak. Wulida wa saqata lam ya'ish, tetapi anak tersebut gugur dan dia tidak pernah hidup. Dia tu tuan-tuan. Ada sebahagian kata ahli ilmu, bila mana Aisyah berkahwin dengan Nabi, Aisyah pernah mengandung, tetapi Aisyah pernah melahirkan anak, tetapi anak itu gugur, anak itu jatuh dan dia tidak pernah hidup. Itu jawapan yang pertama. Wa dzakara akharun, dan juga berkata sebagai yang lainnya, annahu lam yulad, tidak pernah Aisyah itu melahirkan akan anak, tidak pernah dia keguguran, dan tidak pernah dihidupkan janin di dalam rahim Aisyah. Tuan-tuan. Baik. Habis itu kenapa disebutkan dalam gelar Ummul Abdillah, emak kepada Abdullah. Tuan-tuan, macam mana yang kita tengok dalam hadis-hadis yang lain digelarkan macam-macam, Ummu Abdillah lah, macam-macam lah, Abu Abdurrahman lah contohnya. Dan maka ini juga menjawab soalan kita ini, walakin hiya tukunniyat bihadhihi kunniyah li'annaha ahabbul asma' ila Allah Ta'ala. Diletakkan gelaran dengan rupa ini juga adalah kerana gelaran emak kepada Abdullah. Tuan-tuan, Abdullah, kerana Abdullah itu adalah salah satu nama yang Allah paling suka. Allah paling suka. Dia kata kepada kita ini, Allah paling suka dalam hadis yang dikeluarkan oleh akhrajahu Muslim dalam Kitabul Adab, babun nahyi 'an tukanni bil ibni bi Abi Qasim wa bayanu ma yastahabu min asma'. Maka ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala kitabnya Kitabul Adab, dia berkata ada satu hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita nama yang Allah paling suka ada dua. Yang pertama adalah Abdullah, hamba kepada Abdullah. Yang keduanya adalah Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Sifat yang ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua nama tersebutlah yang dikatakan nama yang paling Allah suka. Tapi kita ada tuan-tuan, bila kita buat nama anak, macam-macam yang kita buat. Nama ada hari ini tuan-tuan ni, tergeliat lidah kita nak panggil dia. Tuan-tuan, nama tak tahulah tuan-tuan. Saya nak abang pun saya tak reti. Kadang-kadang tengok tu dia, nama hang ni buat macam mana ni, nak panggil lagu mana ni. Maka kembali saja kita ni tuan-tuan, nama yang Allah paling suka ada dua. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdur Rahman. Dan kalau kita menamakan anak itu dengan yang nama yang kita persetujui, kita hendaklah memanggilnya dengan gelaran yang penuh. Macam mana tuan-tuan? Kalau tak penuh dia tuan-tuan, takut-takut dia tak sampai makna. Tuan-tuan, nama panggillah, kita contoh macam dalam hadis ni, nama Abdullah. Macam ayah saya lah tuan-tuan, nama Abdullah. Dia pun panggil dah dekat dia. Tuan-tuan, nama dekat kampung, Pak Lang lah. Tuan-tuan, lah tu dia duduk bijak-bijak. Adalah satu ketika bila mana sahabat saya namanya Abdul Rahman. Tuan-tuan, Abdul Rahman, dia mengaji dengan saya. Bila sampai dekat Malaysia ni, adalah kawan dia panggil, Man, jom kita pergi makan. Dia dah duduk sampai ke KLA lah. Biasalah, dia duduk tanah Arab tu lama. Bila sampai ke KLA tu, dia cari nasi lemak dulu lah tuan-tuan. Mahal tak mahal, itu nombor dua. Yang penting nasi lemak depan macam. Tuan-tuan, teman-teman tingkat 5 tu dekat dengan surau tu dulu ada nasi lemak, ada tak ada lah, itu punya kedai tu. Maka bila sampai dekat situ ni, pagi, Man, jom kita makan nasi lemak. Tiba-tiba mak dia tu apa dia, sebab adalah keturunan Arab apa semua sikit, dia kata, jangan panggil Man dekat dia, nama dia bukan Man, nama dia adalah Abdur Rahman. Dia buat lagu tu tuan-tuan. Bagaimana apa ni? Sebab Rahman itu, kalau kita nak panggil Rahman, mai sini, jawapannya boleh dah? Tak boleh. Bagaimana? Sebab Rahman itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah disandarkan dengan kalimah Abdul, hamba kepada Ar-Rahman tadi ini gagal. Jadi kita nak panggil orang pun kita tengoklah. Sebab kita ada pengetahuan pada kita, jangan kita panggil orang ikut dan. Contohnya, kalau nama itu tidak merubahkan maknanya, panggillah, tak ada masalah. Tuan-tuan, nama saya Fawaz. Kadang-kadang mereka panggil Waz, mai ikut mana Waz tu tuan-tuan?
tuan-tuan. Nama tu tak elok. Kalau kata potong tu tak apa nak comel dah. Bawan apa panggil wan kat saya. Contoh lagu tu. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak digalakkan di dalam agama. Nak panggil nama anak, panggil dengan apa panggilan yang baik-baik. Nak panggil dengan nama anak yang sebenarnya, panggil nama anak dengan nama yang penuh. Tuan-tuan, sebab dalam nama anak tersebut, bila mana kita dapat anak, kita doakan anak itu dengan nama itu sendiri. Kita buat macam-macam. Aisyah lah dengan Jamilah. Ni sama juga Jamilah. Lepas panggil Milah dekat dia. Contoh Khadijah lah, panggil Jah dekat dia. Tuan-tuan, tapi orang Allah tak panggil Jah dah, orang panggil Katie lah ni. Tuan-tuan, dia modern sikit. Orang panggil Katie. Zainab, dulu orang panggil Nak. Dah, lama tak panggil Nak dah, orang panggil Zaid. Tuan-tuan, saya kenal dah dulu ni tuan-tuan. Kan, nama Khadijah, Kak Jah, mai lah sini. Jangan panggil Jah. Nampak tu, dia kata. Panggillah Kak Katie. Sampai ke sudah, tak panggil dia macam tu tuan-tuan. Lagi dengan nama penuh. Maka, dekat sini ni tuan-tuan, yang boleh kita menggelarkan adalah kalau boleh tu panggillah dengan gelaran yang ada maksudnya kepadanya. Nah, baik. Dia katakan lagi kepada kita ni tuan-tuan, wa qawluhu Aisyah hadza ismun, dan inilah nama Ummul Mukminin, amak kepada orang-orang beriman, wa hiya ibnatun Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ianya adalah anak perempuan kepada Aisyah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling rapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar antaranya salah seorang anak perempuan pada Abu Bakar yang digelar sebagai Zulatul Qain, yang mana diikatkan dekat dengan pinggangnya itu tuan-tuan. Ketika mana digelaran diberikan kepadanya, ketika mana Asma ini waktu mana Nabi nak hijrah mai ke Madinah, Nabi dia duduk dengan Abu Bakar dalam sebuah gua. Maka ketika itulah Asma ini diperintahkan oleh Abu Bakar bawa bekalan makanan kepada bapaknya dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka tindakan Asma ketika itu, dia nak menyembunyikan benda yang dia bawa ni. Maka dia pula ikatkan segala roti contohnya dan juga makan makanan ini di keliling pinggangnya. Sebab itulah digelarkan sebagai dengan gelaran Zulatul Qain, kalau saya tak salah ni kepada Asma binti Abi Bakar. Dan ini adalah apa dia, Aisyah ini adalah anak perempuan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lain. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaha 6 sinin, ketika mana usianya berusia 6 tahun. Yang ni yang dia kata kat Nabi. Sebab apa Nabi ni zalim nikah dengan budak-budak juga sebagainya. Nak banding zaman dulu tuan, tak payahlah. Zaman dulu macam mana rumah nanto ni, macam mana perwatakan dan juga sebagainya. Ada budak-budak tuan, tak sampai umur berapa pun nak berperang dengan Nabi, menunjukkan mereka adalah matang ketika itu. Tetapi Nabi tak bagi dia keluar. Sampailah tuan mai ke Madinah pun minta juga. Nabi kata tak boleh hang muda lagi. Dah kali barulah dibenarkan dia tuan. Tu zaman tu. Tuan, sama kalau zaman lah umur nanto memanglah kita kata tak wajar. Maka ketika zaman Nabi mungkin kewajarannya berlaku. Wa bana biha walaha 9 sinin, dan Nabi bersama dengan Aisyah ketika mana usianya 9 tahun. Dan dia berkata lagi kepada kita bahawasanya itu adalah sebuah sikit pengenalan yang diberikan kepada kita berkenaan dengan Ummul Mukminin, bermula dengan kalimah Ummul Mukminin, kemudian Ummu Abdillah, kemudian Aisyah itu sendiri. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kitab kita juga dia berkata kepada kita fahuwa raddun. Raddun apa maksudnya? Raddun ini ay mardudun, ianya ditolak. Buat benda yang baru ditolak. Buat perbuatan yang baru yang bukannya asal pada amruna. Apa maksud amruna ni? Nanti kita akan jumpa nanti ya tuan. Maka ianya akan ditolak dalam agama ini sendiri. Man ahdatha ay aujada syai'an lam yakun. Dia aujada ni mendapati. Dia mendapati bukan satu perkara yang mana tidak ada asal baginya.
Dia sengaja dia buat. Tuan-tuan, walaupun nanti kita akan jumpa nanti ni, walaupun perbuatan itu adalah kita tengok pada sudut pandangan mata kita ini baik untuk dilakukan, tapi sebabkan tidak ada sandaran pada Nabi Muhammad SAW, disebabkan tidak ada satu qaul yang benarkan perbuatan itu, maka baik tak mana di perbuatan mata kita tetap yang ditolak di dalam agama. Tuan-tuan, nah, Nabi tak tinggalkan banyak benda pada kita. Dua benda yang ditinggal. Yang pertama adalah Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Jaga Quran, jaga sunnah. Masalahnya nak jaga sunnah ni bagaimana? Itu yang kadang-kadang tu orang buat macam-macam. Ada yang nulah, ada yang ni lah, ada yang nulah, ada yang ni lah. Tuan-tuan, kita sayangkan kepada agama, kita sayangkan kepada Nabi. Jangan buat perkara yang Nabi tak benarkan kita lakukan. Itu je. Kadang-kadang kita tengok baik, siapa baik? Adalah yang ni contoh. Tuan-tuan, yang ni adalah macam-macam lah. Yang ni adalah mai pada Nabi juga sebagainya. Kita cek tak, betulkah mai pada Nabi Muhammad ataupun sebaliknya? Hari ni ada juga dalam Facebook. Dalam Facebook ada tuan-tuan, ada satu gambar dia bubuh. Gambar tu dia kata adalah di muzium di Turki. Tuan-tuan, dia dah tahulah sebab saya tengok dalam Ma'alim Madinah tu. Dalam satu page dalam Facebook ni dia ada satu Ma'alim Madinah. Dia kata pada kita ni ada satu page tu di Timur Tengah dah. Nah, dia pun dalam bahasa Arab apa semua. Dia kata ini ada syi'run. Ini adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Tengoklah, dia buat dalam kotak kaca. Lepas tu kotak kaca tu dia berwarna macam botol kita ni tuan-tuan. Lepas tu adalah cengoy neck tu ada macam dengan bunga tu. Kemudian dia letaklah satu helaian rambut. Putih dia tak ada, maka berwarna hitam. Dia berkata ini adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, baca tengok dalam komen. Nak tengok orang Arab ni komen lagu mana. Tuan-tuan, ada yang salah satu komen tu dia berkata, betulkah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW? Berikan saya satu pembuktian bahawasanya ianya memang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti tertarik dengan komen dia tu. Sebab dia kata apa? Sebab Nabi tinggalkan kita dua perkara. Yang boleh kita janganlah dosa ni juga sebagainya. Dua perkara ni jaga bagi betul-betul, takkan kita buat sama-lamanya. Dia kata pada kita, dia kata dalam tu tuan-tuan, buktikan kepada saya bahawasanya ini adalah rambut yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi Muhammad wafat lama dah. Tuan-tuan, pasti tak dia. Takut kita buat perbuatan itu tidak disenangi oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita mengakui, aku cinta kepada Nabi. Kita mengakui, kita ikut sunnah Nabi. Tetapi jangan buat perbuatan yang mana yang Nabi kata fa huwa raddun, ianya akan ditolak. Fi amrina ay dinina wa syari'atina, di dalam agama kami dan di dalam syariat kami, ma laisa minhu, yang mana tidak ada daripada agama dan juga syariat ini, maka itulah yang mana tidak disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Fa huwa raddun fa innahu mardudun alaihi hatta wa in sadara an ikhlas. Ianya wa huwa raddun, ditolak. Ditolak dengan bagaimana? Fa innahu mardudun, ianya ditolak walaupun dia buat dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni tuan-tuan. Tadi kita masuk ikhlas kita kait dengan bab ibadat. Tuan-tuan, dia buat ni ikhlas kerana Allah ni, ibadatnya ikhlas kerana Allah, jadi disebabkan perbuatannya itu tidak ada di dalam agama yang Nabi bawa ini, maka perbuatan ibadatnya itu ikhlas lillahi ta'ala tetap akan ditolak. Tuan-tuan, walidzalika liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Al-Bayyinah ayat kelima. Lagi juga Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka antaranya tanda Allah berikan kepada kita ini hari akhirat nanti, wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang mana tidak akan diterima kepadanya akhirat nanti ini, dia akan tergolongan orang-orang yang rugi lah tuan-tuan.
Penatnya kita buat ibadat, tapi sayangnya ibadat kita tidak selari dengan apa yang ditinggalkan. Tuan-tuan juga puan-puan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam riwayat Muslim dia berkata kepada kita, wa fi riwayat Muslim, kalau tuan-tuan tengok buka surat Fatih 35 tersebut yang ke bawah tu. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan, siapa yang buat akan perbuatan yang tidak ada dalam agama kami ini, bahwa raddun, wa hadhihi riwayah a'annu min riwayat man ahdatha. Dan riwayat Muslim yang kedua ini bersifat umum daripada riwayat man ahdatha, lebih bersifat umum ni tuan-tuan. Makna hadhihi riwayah, dan makna riwayat ini dia beritahu kepada kita, anna man amila sawa'an kana ibadatan, buat satu perbuatan sama ada perbuatan itu, amalan itu adalah dalam bab ibadat, atau kana muamalah, ataupun dalam bab muamalat, jual beli dan juga sebagainya, al ghairu dzalika, yang mana tak ada dalam ibadat, tak ada dalam muamalat selain pada ini, yang tidak ada asasnya, maka ianya akan ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan sejak Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah, dan kita barat juga kadang-kadang dia berkata kepada kita, wa hadzal hadis aslun min usul Islam. Inilah hadis yang asal tentang bercabangan Islam itu sendiri. Dia kata pada kita ni, wa dalla alaihi liqaulihi ta'ala, dalil ke atas dakwaan yang mengatakan bahwasanya ini adalah asal bagi keseluruhan Islam ini. Dia berkata kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Surah Al-An'am ayat 153. Wa kadhalika ayat allati saqana Allah saqana Allah dalla a'laha asr azim. Itu adalah sebuah sikit ayat dalam surah Al-An'am 153 mengatakan bahawasanya hadis ini merupakan cabangan asal untuk kita belajar. Nah, yang kita tahu ni ilmu al-a'malu binniyat, iaitu asal Islam syariat. Maka asal bagi Islam ini dia berkata kepada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini merupakan asalnya. Sebab itulah ulama yang ittifaq mengatakan kepada kita, annal ibadata la tasihhu illa idza jumi'at amrayni, tidak akan diterima ibadat tersebut kecuali dihimpunkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah kita tahu dah tuan-tuan, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan juga puan-puan kita Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita baca sikit yang kita dalam kitab kita ni tuan-tuan, muka surat 153, 135. Terjemahannya daripada Ummul Mukminin, ibu sekalian orang-orang mukmin, iaitu Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan, dia main kalimah ahdatha. Tuan-tuan, ahdatha itu mengada-ngadakan dalam urusan agama kami suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa mengerjakan satu pekerjaan yang kita tengok tadi, ibadat, muamalat dan ataupun selain pada itu, maka ianya akan ditolak. Syarahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang masyhur, Rasulullah mengahwini Aisyah dalam usianya 6 tahun di Mekah, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, dan bercampur, yakni berjima' dengan Aisyah pada bulan Syawal sekembali pada perang Badar tahun yang kedua hijrah, ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dalam kitab yang saya bacakan tadi, kitab Arab tuan-tuan, dia umum, dia tak abang. Maka yang kita tahu ni, Nabi berkahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, Nabi dia bersama dengan Aisyah umur 9 tahun,
dia detail dalam kitab kita ni. Dia berkata selepas mana Nabi dia kembali daripada perang Badar merupakan perang yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, yang berlaku juga di dalam bulan Ramadan. Kemudian ketika para Rasulullah SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun dan hidup selama 40 tahun selepas itu. Jadi Aisyah pun tak lama lah dengan umur dia. Maka 18 tahun Nabi tak ada. Lepas 40 tahun maka dia pun meninggal dunia. 18 tambah 40 dia ada 58 tahun umur Aisyah. Maka meninggallah Aisyah. Tanah dia kat mana tuan-tuan? Di perkampungan dia ni? Baqiah. Nah, dekat dengan Masjid Nabi SAW. Kenapa sebab tak terbunyinya dalam rumah Aisyah ni? Maka disebabkan adalah sebab yang tertulis dalam surah ni ditemukan di sana. Baik. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian dia berkata kepada kita, muka surat 136. Ahli hadis meriwayatkan hadis daripada Aisyah sebanyak 2210 hadis. 174 daripada 2210 hadis tadi dipersetujui oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. 64 daripadanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, manakala 68 daripada Imam Muslim sendiri. Itu dia pencabangan dari tuan-tuan. 2210 hadis mai pada Aisyah radhiyallahu anha, hanya 174 yang mana disepakati oleh Bukhari juga Imam Muslim. Nilaiannya berkata pada kita, hadis ini menjadi salah satu dasar daripada amalan dalam agama Islam, iaitu dasar yang menentukan amalan pada zahirnya. Sebagaimana hadis yang pertama dahulu, innamal a'mal, menjadi dasar bagi menentukan amalan pada batinnya. Pula dah. Tuan-tuan, dia kata tadi kan asal pada usul Islam. Maka hadis ini kait dengan hadis yang pertama, dia berkata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu disertai dengan niat, itu menjurus kepada yang batin, yang ini menjurus kepada yang zahir. Makna kata Nabi tak tinggalkan kita, zahir pun dia jaga, Nabi jaga juga batin kita. Jadi kita tak bimbang, kita tak berdosa beri juga sebagainya, kita jaga yang mana tinggal di baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup lah tuan-tuan, banyak ada yang tu pun buat benda yang lain lagi tak tahu nak kata lah. Banyak benda yang Nabi tinggalkan dengan kita, tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak mau nak peduli. Kadang-kadang ni benda yang pelik-pelik yang kita nak buat. Dan contoh adalah benda yang pelik-pelik, tiba-tiba Tok Guru kita pun tak nak duk ajar kan, mana Tok Guru lama-lama baca kitab lama-lama pun tak pernah kita jumpa. Tiba-tiba mai seorang ni dia berkata kepada kita ni, yang ni karak baru dalam agama. Sabar agak dulu, cari agak dulu. Tak salah bagi saya lah tuan-tuan, tak salah pada hari ini kita nak bertanyakan betul ke dia ni mai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tak lama-lama yang sepakat dengannya. Tuan-tuan, tak salah pun bagi saya, dan tak salah pun tuan-tuan kalau kita nak meneliti darjat hadis itu sendiri. Kadang-kadang dia mai pada Nabi, tapi rupanya ianya satu Nabi yang hanya disandarkan kepada Nabi sahaja. Buat atas rangka atas nama Nabi. Tuan-tuan, macam-macam lah. Dia berkata adik ni ayam jantan. Dia berkata ayam jantan ni ada kaitan lah dengan angin dan juga sebagainya. Macam-macam lah tuan. Dia kata ada waktu zaman lagi dulu ni. Dia berkata adik macam mana tu, hadis tu lupa dah, hadis yang maudhu, hadis yang direka atas nama Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, macam-macam yang dibawa main nak memuliakan satu benda tersebut. Takut-takut itu bukan hadis yang maudhu, hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Dhaif boleh lagi. Tuan-tuan, hadis yang sahih pun banyak tuan-tuan kan, yang tidak ada pertikaian para ulama ni.
Kan, mungkinlah hadis dhaif itu ada pertikaian pada ulama. Kita ni Imam Nawawi kata tak ada masalah, boleh beramal. Maka hadis yang sahih pun banyak tuan-tuan. Imam Syafi'i kata pada kita, idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Jikalau satu hadis itu adalah sahih, maka itu adalah mazhab aku. Payah bang. Tuan-tuan tengok hari ini macam-macam lah tuan-tuan. Kalau kita yakin dengan para ulama ni tuan-tuan, kita kata ya Nabi kata macam tu, Imam Syafi'i pun kata macam tu, maka kita pun rasa selesa kita nak buat tu tuan-tuan. Idza sahal hadithu fa huwa mazhabi. Jika sahnya satu hadis itu, maka itu adalah mazhab itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadinya kita ni tuan-tuan senang kata kita kan, jadilah hamba dah boleh lebih ke hamba lah, cara hamba lah. Yang penting aku tahu yang ini aku dapat, dan juga aku telah pun teliti, aku telah pun mengaji hadis ni adalah hadis yang sahih tuan-tuan. Nah, lagi macam-macam tuan-tuan boleh. Kalau tuan-tuan kaji dalam handset ni tuan-tuan, main nak ajar handset ni ada macam-macam. Saya kadang-kadang tu kalau saya tak dan nak tengok dalam kitab-kitab contoh tuan-tuan, benar lagu ni kita baca tuan-tuan dalam kitab, dalam handset kita ni bila contohnya yang apa ada dalam handset saya ni, dan al-mawsu'ah al-hadithiyah. Tuan-tuan, mawsu'ah hadithiyah ni tuan-tuan tulis apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan tulis dakhulul jannah, masuk syurga. Sekali dia habaq semua hadis ni mai ke mana, bukan setakat mai ke mana, dia juga habaq ada kitab mana, nombor dia berapa, lepas tu siapa yang riwayat dia, kemudian dia kata kalau hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang sebenar tak kita sini tuan-tuan, mawsu'ah hadithiyah ni, dia kata hadis ni adalah hadis yang dhaif, dia kata ada hadis yang sahih, ada kaitan dia. Ada hadis yang ada kaitan dengan hadis ini, maka mungkin cara riwayatnya berubah, mungkin kalimahnya berubah, tapi maksud yang lebih kurang adalah sama. Lagi banyak yang kita cek ni tuan-tuan, mawsu'ah hadithiyah. Nah, Durar, dia kalimah tu adalah Durar, D-O-R-A-R, Durar.net. Contoh lagu tu lah yang saya kadang-kadang tu. Contoh ada orang main tanya pada saya satu hadis juga sebagainya, nak cari tak ada. Tanpa kitab saya pula belah belakang besar tu. Maka kadang-kadang ni salah satu lah yang saya guna berbanding dengan Maktabah Syamilah dan juga sebagainya. Maktabah Syamilah lagi besar tuan-tuan, lagi besar. Yang tu dia siap tunjuk kepada kita lagi buku secara realiti tuan-tuan. Jadi kita pun rasa yakin lah juga sebagainya kan. Kita buka dia, rupanya buku pun sama, firis dia, alamat dia pun sama, muka surat dia pun sama, maka yakinlah bagi kita ni. Itu salah satu tuan-tuan nak untuk kita nak belajar di dalam agama kita ni, maka boleh. Kalau tuan-tuan tak apa ni, macam mana betul kita betul, abang belajar baik satu cari lagi, itu cara mudah. Anak muda pun saya harus habis tu dia pergi macam mana? Baiklah abang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan pada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka perkara yang mengada-ngadakan dalam agama sampai dalam insya. Perkara yang mengada-ngadakan dalam agama, kita baca mulai kita mati dan baca. Yang pertamanya dia mai pada kalimah man ahdatsa fi amrina. Dalam riwayat Bukhari juga Muslim. Riwayat Muslim kata man amila amalan laisa amruna. Itu maksudnya. Man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa raddun. Rasulullah SAW telah menetapkan, menerangkan pada hadis tersebut, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami satu yang tiada daripadanya, maka ianya tertolak. Demikianlah menurut Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya ahdatsa. Ahdatsa tuan-tuan, dia ulang balik. Ialah merekakan dan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan sebagai bid'ah. Benda yang baru. Tuan-tuan, dalam bab agama. Faham? Dalam bab agama. Tuan-tuan, bukan dalam bab lain. Dalam bab agama. Bid'ah. Benda yang baru dalam kehidupan kita. Apa dia? Reka tu benda baru lah. Reka bukan yang bid'ah. Tuan-tuan, jangan buat pula bawa gelak main ya. Bawa main. Zaman Nabi tak ada lagu ni, zaman Nabi ni. Waktu dia kata, hanek si pun tak ada zaman Nabi, hanek unta lah. Itu kalau orang yang ada ilmu, orang akan gelak contoh macam tu. Orang yang tak ada ilmu, dia kata ambil badan muka. Ni buat wahabi ni. Tak.
Tuan-tuan, itu orang yang tak ada ilmu. Kalau orang yang ada ilmu, dia kata apa dia? Benda bid'ah ini adalah di dalam urusan agama, bukan urusan lain. Kata bid'ah dah. Dah. Bang, ada Allah dia ada buat jawab tu Arab. Kan, tu Arab kata ada ni bid'ah apa semua. Lepas tu kawan tu tunjuk pandai ni, hang tak buat dia pun bid'ah ni mah sebab dia daripada sini. Jangan. Dia kata, Aisyah ni tak ada pada zaman Nabi. Yang hang tak buat ni pun juga bid'ah. Lepas tu kata, diam betul dia tu. Jawapannya, contoh itu kita baca puas hati kan. Tapi bila orang berilmu, dia kata dia ni tidak tepat. Dia kata bodoh pun wajar sangat pun tidak tepat. Makna kata ni orang yang berilmu ni dia akan tengok bid'ah ini sudut agama, bukan yang sudut kehidupan. Tuan-tuan, bab baita lepas tu bab jam contohnya. Zaman Nabi dah jam dah tuan-tuan. Kalau nak kira lah bid'ah lagi. Tuan-tuan, contoh lagi beg ada zaman Nabi dah. Tuan-tuan, lagi lagi ni juga pun zaman Nabi dah tak? Tak ada. Panjat nak atas minum nara tu tuan-tuan. Duk alo apa azan juga sebagainya. Cuba kalau kita tak ada mikrofon tuan-tuan pada hari ini. Agama ni macam mana untuk bila kita tuan-tuan? Kata-kata mana bayar orang hilang. Tuan-tuan, agak-agak macam mana tuan-tuan? Rapat nerah tu tuan-tuan tu. Habis anak tekak tu tuan-tuan tu. Kalau. Maka bid'ah dah. Kalau orang kata bid'ah lah. Sebab zaman Nabi tak ada. Habis tu ni bid'ah lah. Contoh. Maka kita yang mengaji ni, kita kata dah. Bid'ah ini adalah dalam urusan agama. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka daripada kita ini adalah bid'ah. Arti fi amrina hadza, dalam urusan kami, ialah dalam agama kami atau dalam syariat kami, terutama dalam urusan akidah dan juga ibadat yang telah sempurna ditunjukkan cara keimanan dan juga cara melaksanakan amal yang bertalian dengan ibadat itu sendiri. Damai pada kalimah al-yawma akmaltu lakum, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Tuan-tuan, jangan buat perkara yang baru. Nabi buat ni sempurna semua siap. Kalau kita buat perkara yang baru ni, contohlah kita fikir cara kita ni tuan-tuan, umpama macam dengan kita ni lebih hebat daripada Nabi. Umpama macam dengan Nabi ni tak cukup segi pada apa ni, hak ni dia lupa benar. Yang ni kita akan jumpa dalam hadis subhah nanti ni tuan-tuan. Kan ada orang yang dakwah pasal apa ni, ialah Nabi tak abang hukum. Bila tak abang hukum ni mana kata seolah-olah Allah ni dia terlupa kepada Nabi. Baru dia tu tuan-tuan. Nanti kita akan cari. Maka yang berikutnya tuan-tuan, arti sesuatu yang tiada daripadanya, ma laisa lahu fi amrina, ialah satu kerjaan agama yang tidak ada daripada agama atau tiada didasarkan kepada suatu dalil syarak menurut kaedah atau peraturannya dalam pengambilan hukum. Itu arti tertolak fawarudun, bacakan saja tuan-tuan, ialah tiada dihukumkan sah satu yang diadakan itu dan tidaklah diterima, walaupun kita kata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dengan puan-puan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya rasa nak berhenti dah. Boleh tak? Boleh berhenti dah. Jadi lapar tuan, 845. Jadi insya-Allah depan kita jumpa balik. Kalau izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pasti hati tuan-tuan dalam kitab Arab kita ni dah sampai pada apa yang boleh kita peduli. Dah ada 6 perkara yang saya sebut dahulu tuan-tuan. Tentang perkara benda yang baru ni. Betul masih ingat? Tak ingat pun tak apa. Nanti kita ulang balik. 6 perkara yang mana kalaulah ia bertepatan dengan agama kita ni, boleh buat amal. Kalau kata tak kena dan satu ni tuan-tuan, maka kita pun tinggalkanlah. Ada lebih baik. Nampak begitu. Dan contoh juga yang diberikan kepada kita di dalam kitab kita ni tuan-tuan, dan ketika mana dalam bab dia kata dalam bab kepada ni contoh ada dalam bab nazar, contoh kita dalam bab nazar, kemudian dalam bab dia ni sembelihan dan juga sebagainya, dan maka kita tengok nanti ni. Jadi tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan cukuplah sampai di sana di dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari insya-Allah. Teruskanlah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskanlah baca ilmu. Kalau tuan-tuan baca kitab azkar cukup banyak tuan-tuan, hadis yang disusun oleh Imam Nawawi
Allah Ta'ala kepada kita tu pun tak larang buat amal tuan-tuan. Banyak ada nak kita bermula ada nak kena rumah macam mana, nak pakai baju, kemudian macam-macam lah. Lepas tu dalam musibah kita nak kata apa, lepas tu apa hujan melupat nak kata apa, macam-macam. Tuan-tuan baca lagi tak al-azkar tu, cari yang terjemahan tu tak apa. Azkar ni taklah berat lah mana pun untuk kita buat amal. Tuan-tuan, jadi baca tengok banyak benda yang boleh kita buat amal. Antaranya lagi baca lagi bila mana bangun pada waktu pagi Jumaat tak dapat apa-apa lagi, dia berkata kalimah astagfirullah, apa yang dia kata Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia walau kana mithla zamadil bahri, walaupun dosa dia itu banyak seperti mana buih di lautan, Allah ampun dosa dia. 3 kali kalimah astagfirullah pada pagi Jumaat, tak ada apa-apa lagi pun, tak ada nak bangkit daripada katil lagi tuan-tuan, kata kalimah selingkah apa pun, maka akan diampunkan dosa. Yang tu menurut daripada Nabi Muhammad yang disusun dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dicarilah tuan-tuan, kata kita nak apa ataupun kita tak mau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita dan Allah Ta'ala menerima ketaatan yang kita lakukan. Perbuatan kita buat ini tuan-tuan, berdoalah pada Allah yang saya katakan tadi, bagi Allah tempat hidup kita dalam Ramadan, sihatnya tubuh badan kita, masa yang lapang, dan untuk sama-sama kita buat banyak pada Allah. Cuba tambah lagi kepada sebelum tiba di bulan Ramadan. Contoh daripada puasa, contohnya jangan tak nak pada Rejab yang macam mana kita pada minggu lepas ni, dan lagi istiqamah baca Quran dan juga sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan lagi jalan kita untuk buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf kalau kata ada kesalahan bahasa juga sebagainya. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya tidak banyak sekian. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna ma rabbana shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.